Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang persembahan SGHK 3193. Pensyarah kami adalah Puan Raziah binti Ibrahim. Ini adalah ahli kumpulan kami. Pembentang pertama adalah saya, Huzaiman Hafiz. Pembentang kedua adalah Izzat Muhaimin. Dan pembentang ketiga adalah Ajmal Arif. Ini merupakan soalan tugasan iaitu bandingkan isu-isu sentrik Eropah dan sentrik Malaysia dalam persenjarahan Malaysia dan saranan cara penyelesaian. Seterusnya kita akan lihat pula kepada isi kandungan. Yang pertama adalah kita akan lihat pengenalan iaitu akan melibatkan dua perkara di mana konsep dan juga faktor. Seterusnya kita akan lihat perbandingan di antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Di dalam ini ada dua juga perkara iaitu kita akan lihat persamaan antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Yang kedua adalah perbezaan antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Seterusnya seperti permintaan soalan kita akan lihat pula terhadap saranan cara penyelesaian sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Dan akhir sekali adalah kita akan lihat pula kepada kesimpulan. Baiklah, kita lihat dulu pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan sentrik? Sentrik ni merupakan suatu unsur yang boleh muncul dalam maafkan saya. Pada umumnya, sentrik boleh diistilahkan sebagai satu kecenderungan atau satu pandangan atau satu pendekatan yang tertumpu kepada suatu perkara. Tertumpu pada satu perkara ini kita boleh lihat juga sebagai bias iaitu berat sebelah. Ia merupakan satu unsur yang boleh muncul dalam bentuk pendekatan yang digunakan atau tema yang diutamakan di dalam penulisan sejarah. Misalnya, ada penulisan yang boleh dikatakan sebagai bersentrik politik, iaitu dia bertemakan politik ataupun ekonomi, sosial dan juga sebagainya. Terdapat juga penulisan yang bersentrikkan negeri ataupun kaum seperti Barat sentrik, Malaysia sentrik dan sebagainya. Iaitu kita akan lihat pada hari ini adalah Barat sentrik iaitu Eropah sentrik dan juga Malay sentrik. Seterusnya kita akan lihat juga faktor kewujudan sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Okey, sekiranya kita lihat dengan teliti, kita dapat tengok apakah faktor-faktor sebenar yang telah menimbulkan perbahasan mengenai penulisan semula sejarah Malaysia. Yang pertama adalah berlaku perbezaan pendekatan yang digunakan. Ini adalah faktor pertama, berlakunya Eurocentrik ataupun Malay centric. Kerana berlaku pendekatan yang digunakan, ada perbezaan antara pendekatan yang digunakan di mana orang Eropah ni dia kebanyakannya menggunakan pendekatan rujukan melalui laporan. Laporan tu mungkin yang ditulis oleh mereka sendiri. Selain itu, kalau orang Melayu pula mungkin dia lihat terhadap masyarakat sendiri. Dia pergi kaji dan lihat sendiri tentang masyarakat tersebut. Jadinya di sini berlaku perbezaan pendapat di mana sekiranya ditulis sendiri oleh bangsa Eropah itu semestinya akan berlakunya bias di situ. Sekiranya orang Melayu pula dia pergi tengok dekat kawasan masyarakat tu, itu sahaja yang dinampak. Tapi dia tak nampak fakta-fakta yang sebenar. Jadinya berlaku terdapat perbezaan pendekatan yang digunakan. Yang kedua pula adalah faktor dia semangat nasionalisme terhadap negara sendiri. Jadinya dia nak mengangkat martabat bangsa-bangsa dia. Jadinya berlakulah Eurocentric di dalam penulisan-penulisan mereka tu lah. Yang ketiga adalah kesediaan bahan rujukan mengenai sejarah Malaysia. Jadi bahan-bahan rujukan yang terhad ni secara tidak langsung menyebabkan orang-orang Eropah ni merujuk bahan rujukan yang terdapat oleh mereka. Contohnya macam saya cakap tadi, laporan-laporan ataupun penulisan-penulisan yang ditulis sendiri oleh mereka. Kita sudah lihat faktor-faktor dia. Kita pergi pula terhadap perkara yang kedua, iaitu persamaan dan juga perbezaan antara isu sentrik Eropah dan sentrik Malaysia dalam persejarah Malaysia. Yang pertama kita lihat persamaan dahulu. Okey, persamaan antara sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia ni saya telah senaraikan kepada 4, iaitu yang pertama sekali adalah mereka cuba untuk mengangkat bangsa sendiri. Macam Eropah
dia mungkin cuba untuk mengangkat bangsa dia, iaitu bangsa British. Jadinya dia nak menunjukkan bahawa British tu hebat, jadinya dia terjemahkan melalui penulisan tu lah. Manakala bagi orang Melayu pula, dia nak mengangkat bangsa-bangsa Melayu, dia angkat tokoh-tokoh Melayu di dalam penulisan. Jadinya di situ nampak bahawa berlaku persamaan yang mana mereka ingin mengangkat bangsa-bangsa sendiri di dalam penulisan, yang seterusnya berlaku apa yang saya kata tadi sebagai sentrik. Seterusnya adalah melibatkan penulisan. Penulisan ni dia merupakan bahan kajian dan juga medium untuk menunjukkan kehebatan bangsa dia. Jadinya untuk menunjukkan kehebatan tu, keduanya antara Eurocentric dan juga Malaycentric, kedua-duanya melibatkan penulisan. Yang ketiga adalah persamaan yang ketiga, ditulis oleh golongan-golongan intelek. Jadinya sekiranya penulisan ditulis oleh golongan-golongan yang macam orang-orang yang tidak berpendidikan, sudah tentunya penulisan tu akan tidak relevan untuk digunakan. Tapi perkara yang melibatkan sentrik Eropah dan juga Malaycentric ni, dia ditulis oleh golongan intelek. Macam yang kita tengok, terdapat tokoh-tokoh seperti Franz Swettenham. Selain itu, terdapat juga Stamford Raffles dan Munshi Abdul Wahab yang menulis tentang bangsa-bangsa Melayu lah, iaitu tentang kehidupan dia ataupun kehidupan tokoh-tokoh lah. Macam Franz Swettenham dengan Stamford Raffles ni mungkin dia cuba untuk mengangkat bangsa dia. Jadinya mereka semua ni golongan intelek, iaitu terdiri daripada pegawai-pegawai kolonial British. Munshi Abdul Wahab ni sendiri merupakan penulis-penulis yang hebat dan juga terkenal. Dan persamaan yang terakhir adalah yang keempat, berjaya mewujudkan penulisan bernilai sejarah. Penulisan bernilai sejarah ni boleh dijadikan sebagai rujukan, dan sampai ke hari ini kita dapat jadikan penulisan-penulisan mereka ni rujukan di dalam sejarah. Macam penulisan Stamford Raffles. Jadinya kita boleh tengok apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh British. Macam Munshi Abdul Wahab ni, penulisan dia tentang kehidupan dia semasa zaman kolonial. Jadi kita boleh rujuk apa yang terjadi semasa zaman kolonial. Jadinya persamaan antara kedua-dua sentrik ni adalah berjaya mewujudkan penulisan bernilai sejarah. Okey, kita teruskan ke segmen yang seterusnya, iaitu perbezaan antara isu-isu sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia dalam pensejarahan Malaysia. Hari ini kita akan tengok dua isu sahaja. Yang pertama adalah isu sentrik ataupun bias, dan yang kedua adalah isu kandungan penulisan. Okey, isu yang pertama adalah isu sentrik ataupun bias. Kat sini kita akan tengok daripada dua perspektif sentrik, iaitu yang pertama adalah sentrik Malaysia, yang di mana sentrik Malaysia ni lebih berfokuskan kepada golongan diraja dan juga berfokuskan kepada sesuatu kaum. Yang kedua adalah sentrik Eropah, yang di mana sentrik Eropah ni lebih berfokuskan kepada kemegahan negara mereka. Okey, kita tengok daripada sentrik Malaysia. Kalau kita lihat dari contoh-contoh karya pensejarahan Melayu tradisional, kecenderungan untuk berfokuskan kecenderungan ni boleh berlaku sebab keterikatan para penulis ataupun pujangga istana tu terhadap titah dan juga perintah diraja ke atas mereka, yang di mana para sultan ataupun pembesar akan menitahkan penulis-penulis ni untuk menulis kitab-kitab sejarah tersebut. Maka penulisan pada ketika itu dilihat memfokuskan ke arah golongan pemerintah dan juga istana. Sebagai contoh dia, karya Bustanus Salatin karangan daripada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dilihat cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Aceh pada ketika itu, iaitu Sultan Iskandar Thani. Contoh yang kedua, Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali terlalu mengagung-agungkan suku Bugis di dalam Istana Riau pada ketika itu. Dari perspektif sentrik Eropah pula, hal ini boleh berlaku disebabkan oleh sistem latihan pegawai dan juga institut pendidikan di Eropah itu sendiri, yang menanamkan doktrin bahawa bangsa Eropah ini adalah bangsa yang paling bertamadun dan mempunyai martabat yang paling tinggi berbanding negara-negara jajahan mereka. Oleh itu, penulis-penulis kolonial ini akan menulis tentang kegiatan pentadbiran mereka di tanah Melayu yang mereka anggap mampu membawa kemodenan dan juga ketamadunan di tanah Melayu dari segi kemajuan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Untuk membuktikan pentadbiran mereka ni, penulisan sejarah Barat akan memperincikan segala pencapaian mereka yang telah dilaksanakan oleh pentadbiran negara mereka di tanah Melayu,
sekaligus akan mengangkat martabat bangsa mereka itu sendiri sebagai bangsa yang dianggap paling bertamadun dan berkuasa di dunia. Sebagai contoh dia, penulisan Frank Swettenham di dalam bukunya iaitu British Malaya pada tahun 1907, yang di mana beliau telah menggambarkan bagaimana beliau mencuba untuk menunjukkan kemampuan pentadbiran Inggeris pada ketika itu di bawah naungan, di bawah pentadbiran, di bawah beliau, di mana beliau pada ketika itu berkhidmat sebagai Governor di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, kita selesai. Sekarang ni kita boleh nampak kalau dari isu sentrik ataupun bias ni, sentrik Malaysia dia akan berfokuskan kepada dua perkara, iaitu golongan istana ataupun diraja, dan yang kedua adalah sesuatu kaum. Manakala sentrik Eropah pula dia akan berfokus kepada kemegahan negara mereka. Kita teruskan kepada isu yang seterusnya, iaitu isu kandungan penulisan. Dari perspektif sentrik Malaysia ni, kebanyakan penulisan di Malaysia yang ditulis oleh penulis tempatan dilakukan tanpa kajian dan juga berasaskan pemikiran mereka sendiri. Dan yang kedua, ia kebanyakannya berunsurkan kepada mitos ataupun legenda. Manakala sentrik Eropah pula, penulisan mereka kebanyakannya akan bersifat kajian dan juga penggunaan sumber akan terkandung dalam penulisan mereka. Dan juga yang kedua adalah penulisan mereka ni boleh dikatakan mengandungi fakta-fakta yang sahih berbanding dengan sentrik Malaysia. Tanpa basa-basi lagi, kita akan lihat secara terperinci kedua-dua sentrik ini. Yang mana sentrik Malaysia yang pertama adalah macam yang saya kata tadi, tanpa kajian dan berasaskan pemikiran. Karya-karya pensejarahan tradisional Melayu ni kebanyakannya dibuat tanpa kajian dan lebih berpandukan kepada pemikiran dan juga intelek para penulis ataupun pengarang mereka. Walaupun sebahagian penulis pensejarahan Melayu ni dilihat mengambil sumber-sumber dari penulisan lain untuk dimuatkan dalam penulisan mereka, penyataan sumber itu sendiri tidak dinyatakan. Maksudnya mereka hanya mengambil sumber tersebut tanpa menulis citasi atau perujukan yang sebagaimana yang kita gunakan hari ini. Sebagai contoh dia, penulisan Bustanus Salatin juga yang menggalurkan kembali sejarah raja-raja Melayu. Merujuk sumber penulisan tersebut dikatakan merujuk sumber karya-karya lain seperti sejarah Melayu ataupun sumber Pahang di dalam penulisannya. Akan tetapi penulis karya tersebut iaitu Syekh Nuruddin Al-Raniri tidak menjelaskan secara terperinci mengenai sumber penulisan yang beliau ambil tersebut. Berbeza dengan penulisan penulis tempatan tadi tu, penggunaan sumber dinyatakan secara jelas di dalam penulisan kolonial. Seperti contoh dia penulisan Frank Swettenham tadi di dalam buku dia yang saya nyatakan tadi, iaitu British Malaya, yang menceritakan mengenai kemasukan pengaruh kolonial dan juga pentadbiran kolonial tersebut di tanah Melayu, yang di mana beliau mengambil kenyataan ini daripada rekod-rekod kerajaan negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu bersekutu, sesuai dengan kedudukan beliau pada ketika itu, iaitu sebagai Governor negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum itu. Selain seterusnya, dalam melakukan kajian terhadap amalan, seterusnya kita boleh lihat dari segi pengkajian. Dalam penulis kolonial ni kebanyakan dia akan membuat kajian. Jadi dalam melakukan kajian mereka tu, sebagai contoh dia R.O. Winstead, yang di mana beliau telah melakukan satu kajian mengenai amalan dan kepercayaan tertentu orang masyarakat Melayu di tanah Melayu ni. Jadi beliau ni sanggup untuk menemui orang-orang sumber bagi mendapatkan fakta yang tepat bagi menghasilkan penulisan beliau. Contoh saya nyatakan tadi adalah R.O. Winstead yang melakukan kajian terhadap amalan perbunuhan dan juga upacara karamat dalam kalangan masyarakat Melayu. R.O. Winstead itu sendiri telah pergi ke tempat kajian dan melihat sendiri ritual-ritual perbunuhan di tanah Melayu pada masa tersebut sebelum menghasilkan penulisan dan hasil kajiannya, iaitu yang terdapat pada hari ini, iaitu Shaman, Saifa and Sufi, A Study of the Evolution of Malay Magic, yang telah beliau terbitkan pada tahun 1925. Tambahan pula, untuk membantu mereka penulis kolonial ini memahami budaya dan bahasa masyarakat tempatan,
Mereka juga turut mendapatkan bantuan daripada pemikir tempatan itu sendiri. Sebagai misalnya, W.G. Shalaber telah mendapatkan bantuan daripada Sulaiman bin Muhammad Nur untuk mengkaji hikayat-hikayat Melayu seperti hikayat Hantuah dan hikayat Seri Rama. Selain itu, beliau juga bekerjasama untuk menerbitkan kitab Kiliran Budi, kitab pepatah Melayu pada tahun 1909. Lagi, dari segi kandungan, aspek yang kedua iaitu kebanyakan penulisan pensejarahan Melayu tradisional ni mengandungi unsur mitos dan juga legenda. Pensejarahan tradisional Melayu terpecah kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama penuh dengan unsur-unsur mistis ataupun legendaris, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan mitos dan legenda, serta bahagian kedua, bahagian yang lebih bersifat sejarah. Oleh itu, sumbangannya itu, persejarahan tradisional Melayu ni dilihat bercampur bau di antara perkara mitos dan juga legenda, yang di mana perkara ini tidak diterima dalam sejarah, serta fakta-fakta sejarah tu yang terkandung dalam penulisan tersebut berselindung di sebalik hal-hal yang bersifat mitos dan legenda. Sebagai contoh dia, kita dapat lihat dari karya Hikayat Merung Mahawangsa, iaitu hikayat yang saya telah baca dan dalami sendiri, dan juga terdapat dia punya filem. Hikayat Merung Mahawangsa ni merupakan sebahagian daripada mitos asal-usul keturunan raja-raja, yang di mana ia meriwayatkan tentang pembukaan negeri Kedah yang dikatakan telah dibuka oleh Merung Mahawangsa, yang dikatakan berasal dari suku gergasi dari Rom. Merung Mahawangsa ni sebenarnya berasal dari keturunan dewa keinderaan katanya, yang di mana ia telah dihalau dari kayangan kerana telah memperisterikan seorang puteri Raja Gergasi. Jadi kat sini kita boleh nampak lah yang kebanyakan penulisan kat tempatan ni yang bersifat tradisional punya, dia akan macam mana pun tidak akan terkandung juga unsur-unsur mitos ataupun legenda yang terdapat ataupun dipercayai oleh penduduk tempatan pada ketika itu. Berbeza pula dengan penulisan barat ataupun sentrik Eropah, yang di mana kebanyakan penulisan mereka mengandungi fakta yang tepat. Hal ini kerana penulisan persejarahan barat ni kebanyakannya lebih berfokus dan juga berpandu kepada fakta-fakta sejarah serta pembuktiannya. Hal ini yang penting ya, fakta dan juga pembuktian. Maksudnya dia tak bagi fakta semata-mata macam sentrik Malaysia punya penulisan. Persejarahan barat ni juga dia menolak penulisan yang berbentuk legenda dan mitos. Maksudnya dia secara terang-terangan dia akan menolak penulisan persejarahan Melayu tradisional tadi. Sebagai contoh dia, R.O. Winstead, dia berpandangan bahawa pengarang karya sejarah Melayu telah mengasimilasikan keadaan semasa pada ketika beliau menulis karya tersebut dengan unsur-unsur dongeng seperti cerita dewa-dewi. Penulis kolonial juga kebanyakannya akan melakukan kajian secara mendalam, macam yang saya kata tadi, terhadap sesuatu perkara terlebih dahulu. Maksudnya sebelum dibuat penulisan, dia akan kaji terlebih dahulu, kaji, dia akan dapatkan fakta dan juga pembuktian bagi fakta tersebut menggunakan sumber-sumber yang sahih. Jadi secara ringkasnya kita dapat lihat kat sini, sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah terdapat beberapa perbezaan dari segi isu yang seperti yang saya telah nyatakan tadi, iaitu isu yang pertama, isu sentrik dan juga bias, dan isu yang kedua, isu kandungan penulisan. Kalau dari segi isu sentrik ataupun bias, sentrik Malaysia ni kebanyakan dia akan berfokus kepada golongan diraja ataupun golongan sesuatu kaum, manakala sentrik Eropah pula dia akan berfokus kepada kemegahan negara mereka sendiri. Dari segi isu yang kedua, iaitu kandungan penulisan, sentrik Malaysia ni kebanyakannya penulisan mereka ni tidak bersifat kajian dan juga berasaskan pemikiran penulis semata-mata. Dan juga sentrik Malaysia tidak penulisan sentrik Malaysia dia kebanyakan dia mengandungi unsur-unsur mitos ataupun legendaris ataupun legenda. Kalau dari perspektif Eropah pula, sentrik Eropah ni
penulisan mereka kebanyakannya akan bersifat kajian dan juga menggunakan sumber. Dan yang kedua, penulisan mereka akan pastikan mengandungi fakta-fakta yang tepat. Jadi kita tengok pula kepada cara penyelesaian bagi kedua-dua isu sentrik tersebut. Yang pertama ialah kita tengok kepada fakta yang betul. Jadi kita lihat dulu kepada penulisan yang bersifat Eurocentrik terlebih dahulu. Antara perubahan yang dilakukan oleh orang Eropah ni, diorang telah mengubah dari persejarahan tradisional Melayu yang banyak mengaitkan dengan mitos dan legenda tanpa ada bukti yang kukuh. Orang Eropah dia telah membawa perubahan daripada persejarahan tradisional Melayu kepada yang lebih moden, di mana diorang mementingkan terhadap kesahihan bukti sebelum membuat penulisan. Ini sebabnya penulisan mereka ni lebih berkualiti daripada penulisan masyarakat Melayu yang terdahulu. Contoh bila diorang ada cakap pasal orang Melayu ni yang jenis macam pemalas sampai tak boleh mengembangkan kemajuan negara. Kalau mereka ni dah ada bukti yang kukuh, jadi orang Melayu memang tak boleh nak nafikan bahawa benda tu memang orang Melayu malas. Tapi sebabkan mereka ni telah buat banyak kajian tentang perkara berikut, jadi tak salah lah. Bagi Melayu sentrik pula, kita tengok kebanyakannya ditulis oleh orang Melayu, tapi ada juga orang bukan Melayu. Mereka ni mestilah menggunakan fakta yang betul dalam menghuraikan sesuatu peristiwa tu, walaupun kebanyakannya daripada penulisan yang bersifat Melayu sentrik ni lebih kepada mengangkat tokoh-tokoh tempatan yang dianggap pemberontak oleh orang British. Macam dulu kita ada tokoh pejuang Melayu iaitu Tok Jangguk, yang seperti dalam penulisan yang bertajuk Tok Jangguk, Pejuang ataupun Derhaka, yang tulis oleh Ni Anwar Ni Mahmud. Dia pun banyak selitkan dengan data-data yang kukuh bagi nak tunjukkan kepada orang ramai bahawa tindakan Tok Jangguk tu masih betul mengikut perspektif orang Melayu. Tapi mungkin bagi orang Eropah, mereka tengok benda ni dari perspektif yang lain. Yang penting sekali data dan bukti yang digunakan tu betul. Yang pasal tafsiran orang tu semua berbeza-beza sebab ikut kepada kefahaman masing-masing. Jadi poin yang seterusnya pula ialah penulisan kedua-dua sentrik ini perlulah lebih kepada bersifat lebih terbuka. Jadi penulis perlu bersifat terbuka dengan karya penulisan yang dibuat. Macam yang bagi Eurocentrik ni kita perlu menulis pasal, macam contoh mereka banyak menulis pasal tanah Melayu kan. Jadi mereka perlu menerima keadaan di tanah Melayu dengan hati yang terbuka, tanpa perlu dikaitkan dengan sifat berat sebelah dengan membandingkan dengan perkara yang berlaku di negara mereka. Jadi setiap penulisan itu perlu ditulis berdasarkan perkara yang sebenarnya berlaku, tanpa ada tokok tambah dari emosi serta perasaan ingin mengangkat martabat bangsa masing-masing, supaya mereka ni lebih dilihat lebih agung berbanding bangsa yang lain. Lagipun mereka ni banyak ingin dikatakan sebagai antara kuasa besar yang mampu menjinakkan negara-negara kecil sehingga mereka dapat menguasai ekonomi negara tersebut. Walaupun memang perkara itu tidak dapat dibuang, iaitu perkara sifat sentrik ini memang tak dapat dibuang sepenuhnya, tapi mereka perlu cuba untuk mengurangkan perkara tersebut. Bagi Melayu sentrik pula, persejarahan yang ditulis perlu bersifat lebih terbuka dengan fakta-fakta yang berkaitan, walaupun kadang-kadang ia tidak memihak kepada kita. Contohnya sifat tidak mementingkan diri ini penting agar supaya dapat melakukan penulisan yang tidak bersifat terlalu bias yang berlebihan, sehingga apabila dibaca terlalu jelas sifat bias tersebut, sehingga kan membuatkan seseorang baca, apabila dia baca dia rasa macam betul buku ni pasal sejarah, tapi nampak macam lebih cenderung kepada novel-novel yang bersifat ingin menyampaikan emosi semata-mata. Dengan mementingkan kepada sifat keterbukaan ini, jadi kedua-dua isu ini dapat dielakkan daripada berlaku lebih-lebih lagi dalam persejarah Malaysia pada masa akan datang. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kami ialah kami dapat melihat kepada perbandingan di antara isu Eurocentrik dan Melayu sentrik, yang mana bahawa kedua-duanya mencerminkan kepada pandangan dan penekanan yang berbeza terhadap perkara-perkara yang berkaitan seperti Eropah, Melayu, serta sejarah, budaya, politik dan ekonomi yang berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita lihat dulu kepada perkara yang berlaku seperti Eurocentrik ni. Eurocentrik ni dia lebih menekankan kepada perkara yang berlaku di Eropah. Contoh kita tahu mereka ni beranggapan bahawa Eropah ni lah negara yang paling maju
serta dianggap sebagai pusat peradaban dunia dan mempunyai sejarahnya yang lebih kuat berbanding kawasan lain di dunia. Contoh kita tahu Romawi, Yunani dan sebagainya. Sementara bagi Melayu sentrik ni kita boleh lihat bahawanya mereka ni lebih kepada pembentukan identiti Melayu di kawasan Asia Tenggara, yang mana kita dapat lihat bahawa macam orang dulu-dulu mereka telah pun berjaya sebelum adanya kedatangan British ke tanah Melayu ataupun kedatangan penjajah, sehingga mereka lebih maju daripada apabila kedatangan penjajah ni di tanah Melayu. Jadi perbandingan ini membolehkan kita untuk lebih memahami perbezaan antara pandangan dan perspektif global yang muncul dari dua fokus geografi yang berbeza ini, dan macam mana mereka dapat mempengaruhi pemikiran dan kebijaksanaan mereka dari pelbagai bidang, termasuk bidang pentadbiran yang telah membolehkan mereka menguasai keseluruhan ekonomi di tanah Melayu, dan juga bidang sosial, sehingga kita melihat daripada sistem pendidikan mereka yang mereka telah pun laksanakan di tanah Melayu. Jadi sekian daripada kami. Terima kasih.